Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel terbaik soalan yang diberikan oleh Ahli Parlimen Mas Gading. Kalau saya tidak silap, ya, berkaitan soalan yang terkait dengan isu rakyat, iaitu STR, sumbangan tunai rahmah. Jadi menarik untuk kita dengar ya pencerahan daripada YB Ahmad Mazlan ya berkaitan dengan isu ini, dan saya percaya kita sebagai rakyat perlu tahu ya isu ataupun berkaitan dengan sumbangan tunai rahmah ini ataupun lebih dikenali sebagai STR. Jadi sahabat-sahabat semua, jadi saya mau kita mendengar dan menonton ya, dan juga kita amati jawapan daripada Ahmad Mazlan ya terkait ataupun berkaitan dengan isu STR ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar dan juga kita lihat ya video ini bersama-sama. Jadi ini dia sahabatku. Pasir Gading, maaf. Mas Gading. Mas Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan Mas Gading nombor 1. Silakan Menteri. Tan Sri, rumah berdinding dan berpintu terletak sepi di pinggir paya. Mas Gading, soalan 1, dengarkan ini jawapannya. Untuk makluman yang berhormat, pada tahun 2024, sebanyak 10 bilion ringgit disediakan untuk program STR, sumbangan tunai rahmah, bagi memanfaatkan hampir 9 juta penerima. Tahun 2023, 8 bilion ringgit, tahun 2024, 10 bilion ringgit. Program ini merupakan bantuan kerajaan kepada golongan berpendapatan rendah serta sederhana, kurang daripada RM5,000 dan ke bawah, yang benar-benar berkelayakan dan memerlukan bagi mendepani cabaran kos sara hidup. Penyampaian perkhidmatan terutamanya melibatkan golongan sasar sentiasa menjadi keutamaan kerajaan, dan pemakluman berhubung status kelulusan permohonan STR dan pembayaran STR akan dipastikan sampai kepada pemohon melalui 3 cara. Pertama, penghantaran surat kepada penerima lulus berdasarkan alamat yang didaftarkan dalam pangkalan data STR termasuk kawasan pedalaman di Sabah dan juga di Sarawak. Kedua, hebahan khidmat pesanan ringkas SMS Plus ke nombor telefon penerima yang lulus dan berdaftar dalam pangkalan data sumbangan tunai rahmah. Dan ketiga, semakkan sendiri melalui portal rasmi STR di laman portal www.lhdn.gov.my atau kita Google di internet, tulis STR, sumbangan tunai rahmah, maka ada maklumat di situ. Bagi tujuan kemaskinian maklumat atau permohonan baharu STR, ia juga boleh dibuat secara berkelompok melalui agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pusat Khidmat Wakil Rakyat dan Persatuan Penduduk yang mewakili komuniti setempat. Selain itu, kerajaan juga akan memperhebatkan program turun padang bersama pemimpin komuniti dan pelusuk desa bagi memastikan STR dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Antara contoh yang telah dibuat di Masjid Al-Falah Jengka 7, Kampung Perting Bentong dan Kampung Rancangan Batu 22 Tawau. Untuk makluman yang berhormat, Pusat Khidmat Wakil Rakyat juga boleh berperanan lebih luas dengan menjadi barisan hadapan dalam memastikan tiada individu yang tercicir melalui pembukaan kaunter bergerak untuk tujuan pendaftaran dan pengemaskinian secara berkelompok. Proses pendaftaran dan pengemaskinian ini perlu dilaksanakan bagi memastikan hanya individu yang benar-benar layak sahaja menerima STR. Langkah ini juga penting bagi memastikan sumber kewangan negara digunakan dengan berkhidmat serta bersasar kepada golongan B40 yang di samping mengelakkan ketirisan. Baik, saya jemput Mas Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih juga Timbalan Menteri. Soalan tambahan pertama, berapakah penerima mengikut kategori isi rumah, warga emas dan orang bujang yang menerima STR? Jika boleh, mungkin Timbalan Menteri boleh berikan juga jumlah penerima mengikut pecahan kaum. Dan kedua, tentang masalah ataupun situasi yang biasa kami hadapi di luar bandar, iaitu situasi di mana berlakunya cubaan untuk membuat permohonan baru daripada pasangan yang telah ditinggalkan ataupun diceraikan tanpa ada ataupun belum ada dokumen cerai yang sah bagi menyokong ataupun membuktikan status perkahwinannya. Jadi situasi sebegini banyak berlaku di luar bandar, tetapi atas dasar keperluan kerana mempunyai anak-anak sebagai tanggungan, bagaimanakah pertimbangan diberikan bagi kes-kes tertentu yang sebegini? Terima kasih. Sila Menteri.
Ya, kategori isi rumah yang menerima pendapatan kurang daripada RM2,500, 3.1 juta orang penerima. Isi rumah antara pendapatan RM2,501 hingga RM5,000, 1 juta orang. Warga emas yang bujang 1.3 juta orang. Bujang dengan pendapatan kurang RM2,500, 3.3 juta orang. Mengikut kaum, ya, Bumiputera Sabah Sarawak penerima STR 1.1 juta atau 13%, Melayu 5 juta orang 57%, masyarakat Cina 1.6 juta orang atau 18%, India 0.7 juta orang atau 8%, dan lain-lain 0.3 juta orang atau 4%, jumlahnya 8.7 juta orang. Mengenai apa yang ditanyakan oleh YB Mas Gading, kita juga ingin boleh mendapatkan status perkahwinan itu daripada data Jabatan Agama Islam Negeri, data JPN untuk bukan Muslim. Selain itu, boleh kemukakan dokumen secara fizikal di cawangan-cawangan lembaga hasil dalam negeri. Terima kasih. Baik. Seterusnya bergerak kepada soalan nombor 2, Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang. Tuan Sri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 2. Silakan, Menteri. Terima kasih. Jadi itu dia sahabat semua, ya, soalan berkait dengan STR yang dengan jelas, dengan penuh details, ya, diberikan pencerahan oleh Datuk Seri YB Ahmad Mazlan, sahabat semua. Dan kita percaya STR ini sedikit sebanyak, ya, boleh meredakan, boleh membantu, walaupun tidak membantu sepenuhnya, tapi dengan usaha, ya, dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan ini sepatutnya boleh mengurangkan ataupun membuatkan rakyat khususnya yang mempunyai pendapatan rendah bernapas lega, sahabat semua. Dan seperti mana pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk STR ini akan diteruskan untuk tahun hadapan, malah bukan saja diteruskan, ya, adanya penambahan kepada sumbangan tunai rahmah ini. Jadi kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menterinya yang begitu prihatin, ya, kepada keperluan, kepada kesesakan daripada rakyat yang sangat-sangat memerlukan di luar sana. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Dan dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.